majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Suratul Kahfi ayat yang ke-32, ayat ke-32 sehingga ayat 44.
Suratul Kahfi ayat 32 sehingga ayat 44, juzuk ke-15, muka surat 297. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Dan berikanlah kepada mereka satu perumpamaan dua orang lelaki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir, iaitu dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan dia memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika dia berbincang dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin pula berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dianya Tuhan menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit daripadamu dalam hal harta dan keturunan, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha
wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dianya Tuhan mengirimkan ketentuan petir daripada langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Aw yusbiha ma'uha qawran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaan dibinasakan, lalu dia membalik-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dahulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain daripada Allah, dan sekali-kali dia tidak akan dapat membela dirinya. Hunalikal walayatu lillahil haqq wa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan Allah, di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang maha hak. Dianya Allah adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ni tuan-tuan Allah datangkan sebagai tamsilan, perbandingan di antara orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kufur. Diberikan satu gambaran bagaimana orang kafir ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepadanya dua kebun yang besar. Ada dua kebun anggur, dan dua kebun anggur itu tuan-tuan dikelilingi oleh kebun tamar, kurma. Di antara dua kebun tadi tu pula, duduk di tengah-tengahnya tu ada sungai yang mengalir air. Bagaimana Allah SWT menggambarkan satu gambaran yang sangat cantik, sangat hebat. Dan tak cukup dengan kebun, Allah berikan kekayaan yang sangat luar biasa kepada lelaki yang kafir tadi. Begitu juga diberikan pengikut-pengikut, pembantu-pembantu khadam yang mengerjakan kebun-kebun tadi, yang banyak, kuat, sihat untuk melaksanakan kerja-kerja kebunnya. Dan begitu juga dia katakan apa? Bahawa setiap hasil tanaman kebun tadi tidak ada rugi kecuali untung belaka. Begitulah keadaan Allah Ta'ala berikan tamsilan kepada golongan kafir tadi, ataupun lelaki yang kafir tadi. Berbeza dengan lelaki yang Islam, yang mukmin, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga sampaikan tuan-tuan, mereka berdua yang bersahabat baik ni satu hari masuk ke kebun tadi, kebun si kafir tadi. Lalu kedua-duanya berbicara, bercakap-cakap di antara kafir, si kafir dan si kaya tadi, si kafir dengan si beriman tadi. Lalu si kafir tadi masuk dalam keadaan berbangga-bangga dengan kebun dia. Kebun dia yang hebat, pengikutnya, kemudian kekayaannya yang berlimpah ruah. Sehingga kan dia masuk dalam kebun tu tuan-tuan, disebutkan kebun ni tak akan hancur sampai bila-bila, penuh dengan keangkuhan. Dan dia kata, kalau katalah sampai satu masa aku bertemu dengan Tuhanku,
Dalam arti kata dia mati besok ke akhirat, tuan-tuan, Tuhannya akan berikan satu kebun yang jauh lebih baik pada dia. Nak gambarkan betapa angkuhnya lelaki kafir tadi, sehingga sampaikan ditegur oleh lelaki yang beriman, sepatutnya waktu kau nak masuk dalam kebun ni, kau sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, sesuatu tu atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kau megah dengan kebun kau. Kau kena ingat bahawa sehebat-hebat mana sekalipun kita ni, kata lelaki yang beriman tadi, tetap kita ni datang daripada kejadian tanah, dijadikan daripada tanah, dan kita dijadikan daripada titisan air mani. Kedua-dua tu dua yang tidak ada nilai, yang hina. Ini tuan-tuan. Kemudian si beriman tadi mengingatkan lagi, kalau disebabkan harta ni aku berbangga-bangga, dia kata lebih baik aku tak ada. Aku cukup dengan apa yang aku ada pada itu, walaupun tidak sehebat sebagaimana kau, tetapi aku syukur dengan apa yang ada pada aku. Sehingga akhirnya Allah SWT hancurkan kebun lelaki tadi. Dihancurkan kebun lelaki yang kafir tadi, tuan-tuan. Habis anggur-anggurnya, habis patah paranya, rosak buahnya, rosak, hancur segala kebun-kebun kurmanya dan airnya habis kering. Sehingga sampaikan lelaki kafir tersebut membolak-balikkan tangannya, rasa rugi dan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan terhadap kebunnya tadi, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala tutup kisah ni ataupun cerita tamsilan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Ta'ala sebut hunalikal walayatu lillahil haqq wa khairun thawaban wa khairun uqbah. Di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang maha hak. Dianya Allah itu adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala datangkan kisah ni, tuan-tuan, sebagai satu pengajaran bagaimana kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, tuan-tuan. Masya Allah la quwwata illa billah. Ataupun dalam kata lain, la haula wa la quwwata illa billah. Setiap sesuatu perkara itu atas kehendak Allah, dan tidak ada sesuatu itu berlaku kecuali atas kehendak Allah dan kudrah Allah, kuasa Allah. Begitu juga keterikatan hidup kita ni, tuan-tuan, dengan qada dan qadar Allah SWT. Tidak ada satu-satu pun perkara yang berlaku atas dua tangan kita. Tak ada. Semuanya atas kudrah Allah, atas kuasa Allah, atas iradah Allah, atas kehendak Allah, atas ilmu Allah. Semuanya, tuan-tuan, semuanya atas balik pada Allah SWT. Kita tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa kuasa. Ini yang perlu kita pasakkan dalam diri dan hati kita, keimanan dan keyakinan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-tuan, kalau kita buka kitab Risalatul Tauhid, ada satu bab uluhiyah, bab ketuhanan. Di hujung bab ketuhanan, tuan-tuan, ada membicarakan tentang kesan ataupun hasil perbuatan. Hasil perbuatan ataupun kesan. Contohnya, kita masak, hasil daripada masak tadi, makanan tadi, adanya makanan. Hasil daripada masak, adanya makanan. Lalu dengan makanan tadi, hasil daripada kita makan, kita kenyang. Hasilnya tadi tu, tuan-tuan. Di dalam bab itu, ulama akidah, terutamanya ahli sunnah wal jemaah, menggaris pandukan bahawa kewajipan ke atas kita untuk berusaha sehabis-habis usaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Tetapi hasil, kesan yang didapati daripada usaha tersebut bukan datang daripada usaha, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
Kita pergi kerja. Pergi kerja tuan-tuan, cari nafkah. Balik kita bawa duit. Balik kita bawa duit, rezeki tu kita bawa. Ulama kata apa tuan-tuan? Kalau kita meyakini bahawa duit yang kita bawa tadi datang hasil daripada kerana kerja kita tadi tuan-tuan, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Jadi berhati-hati. Kita pergi kerja, balik kita bawa duit, dan kita meyakini bahawa duit yang kita dapat tu hasil kerja kita tuan-tuan, hukumnya kafir. Berhati-hati. Ini yang selalu berlaku dalam rumah tangga. Biasa berlaku. Isteri tak bekerja, suami bekerja. Bila time nak minta duit tuan-tuan, isteri nak minta duit untuk beli barang dapur tuan-tuan, bergaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Si suami ni pula tuan-tuan nak keluar duit untuk barang dapur ni susah, dekut, pelit. Jadi akhirnya sampai bergaduh-gaduh. Si suami pula bila time dia nak beli jam, beli keperluan dia, tukar sport rim kereta dia mudah sangat. Ini realiti berlaku dalam masyarakat tuan-tuan. Akhirnya bergaduh. Bila bergaduh tadi tuan-tuan, si suami kata apa? Dia akan kata, aku bekerja, duit tu duit aku. Kalau aku tak bekerja, tak ada duit tu, kau tak makan. Tuan-tuan baik-baik, ni ungkapan syirik. Ulama akidah kata syirik. Usaha wajib. Usaha tu wajib. Tetapi hasil daripada usaha, kesan daripada usaha, apa yang kita dapati daripada usaha tadi tuan-tuan, datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama dijelaskan lagi. Dan perlu kita yakin. Apa yang perlu kita yakini, bahawa usaha daripada kita, tetapi hasil usaha itu mesti datang daripada Allah. Dan salah satu contoh lagi didatangkan oleh ulama akidah. Contohnya tuan-tuan, tentang pembahasan bab zat dan sifat. Zat, sifat. Mana zat? Ni zat. Ni zat tuan-tuan. Yang kita duk pegang ni, yang dapat kita gapai, kita pegang sentuh ni tuan-tuan, ni zat. Ni zat. Sifat apa? Sifat yang duduk pada zat. Katalah kotak ni tuan-tuan warnanya merah. Merah ni tuan-tuan sifat. Zat ni molekul-molekul yang berhimpun, tu dipanggil zat. Ni zat. Ni zat ni tuan-tuan. Warna coklat, warna hitam ni tuan-tuan, ni sifat. Lembut ni sifat. Lalu sifat dan zat ni tuan-tuan, sifat ni dipanggil arat, ataupun inilah kita tak payah panjang sebut sifat. Sifat ni tuan-tuan dia ada syarat. Sifat ni ada syarat. Syaratnya apa tuan-tuan? Sifat ni mesti duduk pada zat. Syarat pertama, sifat ni tuan-tuan yang keras, lembut, coklat, ni dipanggil sifat. Sifat ni syarat dia mesti duduk pada zat. Dia mesti duduk pada zat. Syarat pertama. Syarat kedua tuan-tuan, sifat ni dia tak boleh duduk dengan sendiri. Kita nak tarik sifat tadi duduk, bawa keluar, duduk sendiri ni tuan-tuan, tak boleh. Contohnya apa? Coklat ni tuan-tuan. Muka saya ni hitam. Jadi hitam muka saya ni tuan-tuan, saya nak asingkan hitam ni duduk sendiri, hitam tersebut, boleh tak? Boleh tak tuan? Katalah handsome, kan, perasan handsome. Weh, handsome ni ustaz, muka ustaz handsome. Ikut belah mak ke ikut belah ayah? Mak saya Jawa, ayah saya Minang. Habis ustaz macam Pakistan je. Minang campur Jawa, Pakistan lah. Jadi tuan-tuan, muka saya handsome. Handsome tu sifat. Yang saya pegang ni tuan-tuan, ini zat. Bila saya tanya mana handsome tu, ni ke handsome? Tak, dia kata muka ustaz handsome. Bila saya tunjuk ni handsome ke? Tak, ni muka, ni pipi. Jadi tak boleh nak keluar. Boleh tak asingkan handsome tu dari duduk sendiri dia? Tak boleh. Coklat tadi ataupun warna kulit saya yang hitam ni tuan-tuan, nak diasingkan duduk sendiri dia, boleh tak? Tak boleh. Ni yang kita tengok meja ni. Meja ni warna hitam. Jadi meja yang hitam ni tuan-tuan, warna hitam ni sifat. Lalu nak diasingkan warna hitam ni dengan sendiri dia, boleh tak? Tak boleh. Itu sebabnya syarat kedua, sifat tak boleh duduk dengan sendiri.
sifat mesti duduk pada zat. Syarat kedua. Syarat yang ketiga pula tuan-tuan, zat hilang, sifat hilang. Zat hilang, sifat hilang. Muka saya ni tuan-tuan handsome. Jadi muka saya hilang tuan-tuan, handsome tadi mesti hilang. Dia tak boleh tinggal. Begitu juga meja ni. Meja ni tuan-tuan hitam. Lalu meja ni bila terhapus, hitam tadi tak boleh duduk sendiri, mesti terhapus sama. Dia tak boleh nak asing-asing, tak boleh. Sendiri-sendiri tak boleh. Nampak tak syarat dia? Okey. Soalan dia, ni soalan tuan-tuan. Masalahnya, kalau tuan-tuan boleh lepas malam ni, insya-Allah kita balik boleh tidur. Kalau soalan ni tuan-tuan, masalah isu yang berbangkit ni tak lepas tuan-tuan, lagi-lagi kalau imam, jangan tolak jadi imam, bahaya. Maknanya syirik, tak sah solat. Soalannya apa tuan-tuan? Tuan-tuan balik nanti, kan kita minta orang rumah kita yang tolong abang buatkan air. Abang nak minum apa? Abang nak minum teh O panas. Abang nak minum teh O panas. Jadi orang rumah pun pergi ke dapur. Bila dia pergi dapur tuan-tuan, apa dia ambil? Pertama dia ambil cawan, gelas, mak. Dia ambil mak. Kan suami dia ada mak favourite, tak boleh lain lah tu. Jadi dia ambil mak suami dia tadi. Kemudian dia ambil tuan-tuan teh, letak. Hari ni mudah teh uncang. Dulu ada penapis, bankrupt kilang penapis tu tuan-tuan, sebab ada teh uncang. Letak teh uncang. Lepas letak teh uncang tuan-tuan, ada sebahagian pendapat ulama kata letak gula dulu. Ada sebahagian ulama kata letak air panas dulu, kemudian baru letak gula. Itu tuan-tuan peganglah mana-mana mazhab, boleh saja. Jadi katalah letak gula dulu, ataupun letak air panas kemudian letak gula, tak kira lah mana-mana. Sekarang ni dalam contoh isu yang berbangkit ni tuan-tuan, yang kita nak bicarakan tentang zat dan sifat ni tuan-tuan, iaitu tentang gula tadi. Gula tadi tuan-tuan, mana zat, mana sifat? Mana zat? Zat dia yang kotak-kotak tu, kotak-kotak putih tu, itu dipanggil zat gula. Zat gula tu yang kotak-kotak 4 segi warna putih tu tuan-tuan, itu zat gula. Sifat dia apa tuan-tuan? Manis. Sifat gula tadi manis. Kan orang rumah kita masuk gula tadi, bila dia masuk gula tuan-tuan, dia kacau tak? Kacau sampailah gula tadi hilang. Dah siap gula tadi, dah diaduk sebati dengan air tadi, dia pun serah, bang ni teh O. Kita pun tengok muka orang rumah kita. Kemudian kita tengok teh tadi, Masya Allah, manisnya muka awak semanis teh O ini. Haji pun minum. Bila Haji minum saja, manis tak? Manis tak? Manis. Soalannya tuan-tuan, kan syarat bila kata, syarat pertama, sifat mesti duduk atas zat. Maknanya manis tadi duduk atas kotak-kotak putih tadi. Syarat kedua, sifat tak boleh duduk dengan sendiri. Maknanya tak boleh diasingkan di antara gula dengan manis. Syarat ketiga, zat hilang, sifat hilang. Zat hilang, sifat hilang. Jadi sekarang ni tuan-tuan, zat gula tadi ada tak? Lepas dikacau, hilang tak? Hilang. Bila hilang tuan-tuan, yang tinggal tadi manis. Manis tu apa cerita dia? Sedangkan syaratnya zat hilang, sifat hilang. Habis sekarang ni dekat teh tadi manis tak? Teh tadi manis tak? Manis. Jadi manis yang ada pada teh tu macam mana pula? Ni tuan-tuan, yang nak kita bincangkan pada malam ni tentang masalah akidah dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Kita tak nak nanti besok sampai satu ketika, waktu kita persembahkan solat kita, waktu kita persembahkan puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, amalan soleh kita, kebaikan kita pada Allah, semua amalan soleh tadi tuan-tuan, semua kebaikan tadi,
Semuanya habis begitu saja disebabkan hanya satu masalah, iaitu syirik. Itu sebabnya kena ngaji. Wajib ngaji, wajib menuntut ilmu. Jadi teh tadi macam mana tuan-tuan, gula tadi macam mana? Sedangkan syarat dia mesti gula hilang, manis hilang. Ni sekarang ni manis ada. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Dekat situlah ulama akidah sebut secara jelas, yang memaniskan, yang memberikan rasa manis pada air teh itu bukan gula, tetapi adalah Allah. Ni tuan-tuan, contoh ni bukan saya buat ni tuan-tuan. Contoh ni bukan saya buat. Ulama akidah lakarkan sendiri gambaran tersebut di dalam kitab akidah supaya kita jelas bahawa yang selama ni tuan-tuan kita mengamuk-ngamuk dekat isteri kita, awak bukan tak tahu yang saya ni suka manisnya begini, tapi berapa banyak gula. Ni tuan-tuan, tu hati-hati. Begitulah keadaan konsep kehidupan kita tuan-tuan. Kita pergi cari rezeki, tapi jangan sampai kita mengiktikadkan bahawa duit yang kita bawa tadi datang daripada usaha kita. Usaha wajib, sehabis-habis usaha. Dan paling mudah, Imam Ghazali menafsirkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kau kami sembah dan akan kau kami meminta memohon pertolongan. Imam Ghazali tafsirkan ayat ni, dia kata apa? Pada ayat ni Allah mengajar pada kita Iyyaka na'budu dengan makna usaha, wa iyyaka nasta'in dengan makna tawakal. Pergi kerja, cari rezeki, wajib tak? Kena pergi, kena usaha. Tetapi bila sampai selesai usaha tadi, serahkan usaha tadi pada Allah. Hasil dia dapat ke tidak, dapat ataupun tidak, baik ataupun tidak sebaliknya, maka semua tu hak Allah. Itu tugas Allah, tu kerja Allah. Allah yang bagi. Bila kita bawa balik dapat, maka itulah rezeki kita. Itu sebabnya Nabi SAW dalam bab usaha dan dalam bab tawakal ni tuan-tuan, Nabi SAW gambarkan sendiri, jadilah seperti seekor burung yang keluar mencari rezeki pada pagi hari. Seekor burung tu tuan-tuan, dia keluar pagi cari rezeki tuan-tuan. Dia tahu tak dia ada kerja ke? Dia ada pancat pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang, cukup bulan tekan ATM. Tak ada. Dia tak tahu nasib dia, dia tak tahu rezeki dia, dia tak tahu bagaimana keadaan dia. Tapi dengan usaha tadi, izin Allah, Allah izinkan dia balik bersama dengan rezeki. Burung tu tak apa lagi tuan-tuan. Bagi saya burung tu tak apa lagi, dia ada sayap, boleh terbang. Tapi yang lebih unik, ulama akidah sendiri datangkan tuan-tuan, iaitu seperti seekor cicak. Cicak tuan-tuan, cicak boleh terbang tak? Tak, dia tak boleh terbang. Dia duduk kat mana tuan-tuan? Dia duduk melekat kat dinding. Dia duduk melekat kat dinding. Tapi tuan-tuan, apa yang dia makan? Apa yang dia makan? Kan dia makan serangga terbang. Makan serangga terbang. Kalau kita fikir logik akal tuan-tuan, cicak yang melekat tak terbang tuan-tuan, tapi makan serangga yang terbang, rasa-rasa dia dapat makan tak kalau kita fikir logik akal itu? Tapi tuan-tuan, sampai hari ini, saat ini, tak pernah lagi kita jumpa cicak duduk dalam keadaan terkangkang mati kebuluran. Tak. Pernah tak? Tak ada. Cicak mati tersepit banyak. Tersepit pintu, tersepit tingkap. Tapi namun dia mati jatuh kebuluran tak? Tak ada. Azam ni. Ni bagaimana tuan-tuan hendak kita tanam dan pasakkan akidah dalam diri kita, bahawa rezeki ataupun hasil kesan daripada sesuatu yang kita usahakan itu bukan datang daripada usaha, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha wajib tak? Usaha wajib. Balik kita nak makan mi goreng, kena cari tuan-tuan. Dia tak boleh duduk saja-saja semata-mata.
Itu sebabnya Imam Ghazali kata apa? Orang yang berusaha, dia tak bertawakal. Orang ini orang sombong. Dia berusaha, tapi dia tak bertawakal pada Allah atas usaha dia tadi. Tak menyerahkan usahanya itu kepada Allah. Maka orang tu orang sombong. Orang sombong ni tuan-tuan tak cium bau syurga. Nabi kata orang sombong ni tuan-tuan ada sebesar zarah sifat sombong dalam diri seorang tu, maka dia takkan cium bau syurga. Lalu Imam Ghazali kata, kalau orang tu tawakal pula tanpa usaha, tawakal semata-mata tanpa usaha. Orang rumah dia tanya sebelum nak pergi semayang isyak tadi, bang malam ni nak makan apa? Lalu suami dia kata, ikut awak lah mana yang mudah. Azan to be continued. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Contoh lagi tuan-tuan, Imam Ghazali kata orang yang bertawakal tanpa usaha, orang ni orang malas gitu. Dia tawakal semata-mata tanpa usaha. Contohnya tuan-tuan, tadi maghrib kita nak keluar pergi surau, orang rumah kita menyapa, bang malam ni nak makan apa? Jadi kita pun jawab, ikut awak lah mana yang mudah. Kita tanya, jawablah. Bukannya suruh masak pun, suruh jawab je. Kan selalu jadi isu tuan-tuan. Bab makan je sampai tarik-tarik muka, mengaju. Dia dah penat masak, jadi dia tanya kita. Kita ni pula nak menjawab tu sebab mikirkan tak nak menyusahkan dia. Tapi dia nak satu keputusan yang pasti. Akhirnya kita pun cakap lah, kalau makan mi goreng mamak pun sedap juga. Okey lah macam tu dia kata. Macam tu lah kita nak. Jadi kita pun pergilah tuan-tuan ke surau, sambil terpandang-pandang, terbau-bau kan. Tengok kuliah, konon-konon mata tu nampak ustaz, tapi hidung tu bau mi goreng mamak. Lepas tu ustaz pula menjela-jela bila lah nak minum, hujan lebat tak lapar tuan-tuan. Jadi akhirnya tuan-tuan sampai selesai solat isyak, dia pun balik rumah tuan-tuan, dah mengharap-harap makan mi goreng mamak. Masuk ke rumah, tengok-tengok rumah dia duduk depan tudung saji. Dia pun tanya, macam mana yang mi goreng mamak? Dia senyum je. Jadi dia pun buka tudung saji. Bila buka-buka tuan-tuan, kosong. Bila dia kosong atas meja makan tu, tanya mana mi goreng mamaknya? Kata mi goreng mamak. Dia rumah kata, tak tahulah bang, daripada tadi saya nunggu-nunggu tawakal pada Allah, tak ada pun sampai-sampai. Ni tuan-tuan, tawakal tanpa usaha. Imam Ghazali kata orang ni orang malas. Mesti kena usaha. Itu sebabnya Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat Nabi.
Seorang sahabat dia datang menziarahi Nabi, datang menemui Nabi dalam keadaan dia membawa seekor unta. Jadi waktu selepas dia sampai tadi, dia nak jumpa Nabi, dia tak ikat unta dia. Bila dia tak ikat unta dia, Rasulullah tegur, kenapa tak ditambat unta tersebut, tak diikat unta tadi? Lalu dia kata, kenapa perlu saya ikat? Sedangkan unta ni ada ke, tak ada ke, hilang ke, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tawakal dia, semua atas izin Allah. Lalu Nabi sendiri tegur dia. Rasulullah tegur pada sahabat tadi supaya tambat unta tadi tambat unta. Nak gambarkan Nabi ajar pada kita, mestilah usaha sehabis-habis usaha, lalu selepas daripada usaha serah pada Allah. Kalau dah sehabis usaha unta tadi hilang, itu maknanya memang hilang dengan kudrah dan iradah Allah. Tapi kalau katalah dihilang dalam keadaan kita tak tambat, maka itu atas kelemahan dan kelalaian kita. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hukum Islam, tuan-tuan letak motor dekat depan tu, tiba-tiba tuan-tuan, motor tuan-tuan hilang, tuan-tuan pergi buat report, bagi tahu hakim untuk ambil tindakan. Lalu perompak tadi, pencuri tadi tuan-tuan dapat tangkap. Bila dapat tangkap, harga nilai motor yang hilang tu membuatkan boleh melepasi dia sehingga tindakan potong tangan. Tapi tuan-tuan, isunya hakim tak boleh ambil tindakan potong tangan terhadap pencuri motor tuan-tuan tadi. Kenapa? Kerana mendapati rupanya waktu tuan-tuan tinggalkan motor tadi, kunci tu duduk dekat motor. Kunci tadi duduk di motor. Jadi hilangnya motor tu atas kelalaian. Maka hakim dia tak boleh nak ambil tindakan potong tangan. Kenapa? Kerana atas kelalaian tuan-tuan sendiri. Jadi bukannya mudah-mudah main nak potong-potong tangan. Tak. Mesti ada usaha. Tambat motor tu betul-betul. Kunci dia, kemudian gari dia, buatlah macam mana. Tapi kalau hilang juga, masa itulah barulah hilangnya itu atas qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Kemudian tuan-tuan, dalam kisah ni juga Allah nak ajar pada kita bahawa yang pertama tadi tentang kepercayaan dan keyakinan yang perlu kita tambatkan dalam hati kita, bahawa segala-galanya datang daripada Allah. Kita tak mampu apa-apa. Lalu kalau benar-benar kita yakin sedemikian tuan-tuan, maka perlu kita tahu bahawa kita ni tak ada apa-apa yang nak dibangga-banggakan. Tak ada benda yang nak dibangga-banggakan. Sebab apa? Sebab kita yakin dah segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fatihah sebagai pembuka kata. Lepas Allah Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita dengan Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu Allah kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu hanya hak Allah. Hanya hak Allah. Jadi bila kata hak Allah, ulama tafsir kata apa? Lalu ketika tu kita tak ada apa-apa, tak ada benda yang kita nak banggakan, tak ada benda ataupun tak ada sesuatu yang kita nak rasa kita hebat, tak ada sesuatu yang nak kata ni milik kita, tak ada sesuatu yang kita nak kata ni datang daripada dua tangan kita, tak ada sesuatu pun yang nak kata oh ini usaha saya. Tak ada. Maka ketika tu hasil daripada kita meyakini segala-galanya itu datang daripada Allah, segala-galanya itu milik Allah, maka tak ada benda yang nak dibangga-banggakan. Itu sebabnya dalam kisah ni Allah gambarkan bagaimana sifat orang kafir tu, dia berbangga-bangga dengan diri dia. Maka dengan kita yakin segala-galanya datang daripada Allah, milik Allah, maka tidak ada part untuk kita berbangga-bangga. Dan yang ketiga pula tuan-tuan, pengajaran daripada kisah ini, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah ni terlalu sayang satu golongan yang namanya manusia. Kenapa Allah sayang? Allah terlalu sayang kerana dalam tu ada hamba-hamba yang hebat. Walaupun maksiat, tetapi dalam golongan maksiat tadi ada lagi orang-orang soleh. Lalu dengan sayang yang terlalu tinggi daripada Allah kepada manusia yang namanya manusia, hamba yang namanya manusia ni tuan-tuan, Allah sampaikan setiap apa pun kejadian yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan, semuanya tanda sayang Allah. Yang pertama,
Yang kedua, tanda pemeliharaan dan penjagaan Allah SWT ke atas kita. Itu salah satu ulama sebut Allah sayang kita, sampaikan awal kejadian kita pun Allah jadikan kita daripada tanah, supaya kita beringat tuan-tuan bahawa kita ni hina, daripada asal kejadian hina. Dan tak cukup daripada tanah tu pula tuan-tuan, Allah lahirkan kita pula daripada setitis air mani. Kejadian daripada setitis air mani, air yang sangat hina. Allah nak jaga kita supaya kita jangan takabur, dengan ujub. Kenapa tuan-tuan? Dengan takabur, dengan ujub, rasa bangga diri, rasa diri hebat tuan-tuan. Ini semua sifat-sifat ahli neraka. Ini semua sifat-sifat ahli neraka. Kemudian sampaikan tahap tuan-tuan, Allah Ta'ala nakkan kita ni terjaga, terpelihara daripada sifat-sifat keji ni. Allah lahirkan kita tuan-tuan daripada tempat yang sangat hina. Tanah hina, air mani hina, tempat keluar kemaluan yang hina. Kita tak ada yang lahir keluar daripada mulut, keluar daripada telinga, keluar daripada hidung, tak ada. Semua keluar daripada tempat najis ataupun tempat kemaluan yang hina tadi tuan-tuan. Kenapa? Ini semua tanda sayangnya Allah SWT ke atas kita, dan nak berikan peringatan kepada kita supaya kita senantiasa berjaga dan berhati-hati, dan betul-betul meyakini bahawa kita ni tak ada kemuliaan, tak ada yang hebat, segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita taufik, hidayah, inayah, pimpinan, pemeliharaan, penjagaan, dan juga jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat dan seluruhnya senantiasa duduk dalam kekuasaan, dalam pemeliharaan, dalam petunjuk dan hidayah Allah SWT. Semoga kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi baik di akhirat. Setiap apa yang Allah Ta'ala beri, kita harapkan Allah beri itu pada dua tangan kita, menjadi sebab kepada datangnya rahmat Allah SWT. Dan jangan sesekali Allah berikan pada dua tangan kita sesuatu yang menjadi sebab untuk mengundang kepada datangnya kemurkaan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu menurut kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.